Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Asal-Usul Sungai Siamas yang ditulis oleh Johari Haji Nasir. Pada zaman dahulu, ada seorang nelayan sedang merambat di Sungai Brunei. Nelayan itu membawa bekal beberapa biji ketupat. Setelah penat merambat, dia pun berehat sambil makan bekalannya. Selepas makan, dia membuang kulit ketupat itu ke sungai dengan tidak mempedulikan sisa-sisa nasi yang melekat pada kulit ketupat itu. Setelah itu, dia pun merambat semula. Kulit ketupat yang dibuang dengan sisa nasi itu pun hanyut di bawah arus sungai. Sang nasi berasa sangat sedih bila mengenangkan nasibnya yang malang itu. Tugasnya pada manusia sangatlah besar, iaitu mengenyangkan perut manusia. Tetapi manusia tidak menghargai tugasnya itu. Ia dianggap sebagai benda lebih-lebihan yang tidak berguna. Dalam masa memikirkan nasibnya yang malang itu, tiba-tiba sang nasi terpandang suatu benda terapung-apung tidak jauh darinya. Benda itu kelihatan berwarna kekuning-kuningan dan bercahaya, hanyut masuk ke Sungai Brunei. Apabila benda itu dekat dengan kubu, lalu ditegur oleh sang nasi. "Hai, siapakah nama pangan?" "Hamba bernama Gunung Amas." "Gunung Amas? Mengapakah pangan dinamakan sebegitu?" tanya sang nasi. "Hamba dinamakan seperti itu kerana badan hamba ini diperbuat daripada emas. Tidakkah pangan melihat betapa cantiknya badan hamba ini?" "Oh, begitu. Jadi, apakah hajat pangan datang kemari?" tanya sang nasi. "Hajat hamba untuk berbakti kepada penduduk dan rakyat negara ini. Badan hamba ini amatlah berharga dan dapat ditempa untuk perhiasan manusia. Lagipun, jika diperniagakan, dapat menjadikan seseorang itu kaya raya. Hamba hendak memberikan kekayaan kepada penduduk dan rakyat di sini," terang Gunung Emas. Apabila teringatkan nasibnya yang malang, sang nasi tidak mahu Gunung Emas itu menerima nasib yang sama. Ia pun tertawa terbahak-bahak, sehinggakan Gunung Amas hairan melihat kelakuannya itu. "Mengapakah pangan ketawa?" tanya Gunung Amas. Sang nasi masih lagi ketawa. Setelah reda ketawanya, ia pun menerangkan, Pangan, dengarkan baik-baik. Tahukah pangan akan tugas hamba kepada manusia, terutamanya kepada penduduk dan rakyat di sini? Tugas hamba untuk mengenyangkan perut mereka. Jika hamba tidak ada, tentulah mereka mati kebuluran." Keluh sang nasi berhenti sebentar. Gunung Amas masih lagi kebingungan. "Tetapi sayang, manusia di sini tidak menghargai tugas hamba itu. Mereka menganggap hamba ini seperti sampah setelah mereka kenyang. Ini kan pula pangan sebagai perhiasan saja. Bagaimanakah sikap mereka terhadap diri pangan nanti? Fikirlah baik-baik, wahai pangan yang baik budi. Kalau sudah begitu sikap penduduk dan rakyat di sini, hamba tidak jadi meneruskan hajat hamba ini. Biarlah hamba tenggelam di sini." Lalu tenggelamlah Gunung Amas itu di sana juga. Kononnya tempat itu ialah sebuah sungai. Kekallah sungai itu hingga sekarang dikenali dengan nama Sungai Siamas.